dan insyaAllah akan membentangkan tentang tajuk hukum istirak al-muslim syarikat tijariyah ghairul muslimah. Zaim, tak dengar Zaim. Wah, sikit ada apa dengar? No. Dekat mic dah apa? Okay, boleh. Thank you. Baik. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk hukum istirak al-muslim ma'a syarikat tijariyah ghairul muslimah. Hukum perkongsian atau penyertaan Muslim dengan syarikat perniagaan yang bukan Muslim. Saya Muhammad Zaim bin Syaiful Bahari, nombor metrik 049663. Baik. Seterusnya. Slide seterusnya. Baik. Al-Muqaddimah, pengenalan. Syarikah hiya ihdal al-ali al-amali allati yusmahu biha Islam. Perkongsian ataupun syarikat merupakan satu mekanisme perniagaan. Mekanisme ni cabang perniagaan yang dibenarkan oleh Islam. Likulli muslim an yushrika ma asdiqaihi al-muslim al-akhirin indama yutimu istifa'u jami'i syurutil syarikah. Setiap muslim boleh berkongsi dengan muslim yang lain apabila segala syarat-syarat perkongsian telah dipenuhi. Madza 'anil syarikah bainal muslim wa ghairil muslim? Hal jaiz fil Islam amal aks? Tapi bagaimana pula dengan perkongsian di antara muslim dan bukan muslim? Adakah dibolehkan dalam Islam ataupun sebaliknya? Baik, seterusnya, pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusuf, nombor metrik 049643. InsyaAllah saya akan cuba memperincikan tentang ta'arif syarikah. Apa makna itu syarikah? Makna syarikah fil lughah, syarikah ini al-ikhtilat, yakni bermakna percampuran. Makna syarikah dari segi bahasa ini adalah sesuatu percampuran. Dari segi istilahnya pula adalah min haythu mustalahat min syarikah شريكة بين شخصين أو أكثر في إدارة الأعمال والأعمال التي تتم من خلال الاتفاقية في إصدار رأس المال. Maknanya syarikat ini merupakan suatu perkongsian antara dua orang atau lebih dalam mengendalikan sesuatu perniagaan dan modal serta untung itu dikongsi bersama. Itu makna syarikat. Ini menunjukkan bahawa syarikat ini merupakan satu perkongsian dari dua orang ataupun lebih dan segala modal ataupun risiko keuntungan ianya adalah dikongsi bersama. Untuk seterusnya kita tengok kepada jenis syarikat. Jenis syarikat ni kalau ikutkan terbahagi kepada dua, ini syarikat milik dan syarikat kontrak. Untuk syarikat kontrak ini yakni anwa' uqud, dia ada terbahagi kepada 5 jenis, yakni wahia syarikat al-inan, mufawadah, syarikat wujuh, syarikat abdan dan mudharabah. Dari segi pandangan ulama ataupun pendapat fuqaha, ianya adalah pandangan yang berbeza dari segi hukum syarikat itu sendiri. Yakni yang pertama, ittifaqul fuqaha ala anna sahabah al-inan wal mudharabah tabruha fil Islam. Maksudnya fuqaha bersepakat secara jelasnya hukum bagi syarikat inan dan mudharabah ini adalah harus. Manakala bagi syarikat yang lain berbeza pendapat. Misalnya dari segi syarikat mufawadah, wujud dan abdan, ulama tidak bersepakat tentang keharusan itu. Yang mana al-fuqaha Hanafi wal Hambali mengharuskan syarikat mufawadah, wujud dan abdan. Manakala fuqaha Maliki tidak mengharuskan syarikat wujud sahaja. Dan bainama fuqaha Syafi'i la yashturutu jami'a anwa' syarikah ats-tsalatsah. Manakala fuqaha Syafi'i pula tidak mengharuskan ketiga-tiganya melainkan abdan dan mudharabah itu sahaja. Ini menunjukkan bahawa ulama bersepakat bahawa syarikat
mudharabah dan inan ataupun mudharabah dan abdan ataupun apa ni dua syarikat sahaja yang diharuskan, tetapi 3 syarikat lagi melalui syarikat ungkuk ni ulama berbeza pendapat. Wallahu a'lam. Kita ke pembentang seterusnya. Seterusnya masa berjalan. Terusnya solihin. Solihin, solihin. Syarikah. Zain. Ni yang solihin tu kan apa? Anwa al-kufar. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih semua. Maaf di atas masalah sikit teknikal, insya-Allah. Yang pertama, anwa' al-kufar al-harbi huwa allazi yuqatilu al-muslimin wa damuhu halalu yasfiku yuqtalu aw yuqatilu. Yang pertama iaitu kafir harbi. Yang mana inilah jenis kafir yang berbeza daripada insya-Allah kafir ni terdapat 4. Yang pertama itu kafir harbi, kafir zimmi dan kafir muahad, yang last musta'man. Kafir harbi ialah yang mana kafir harbi ni iaitu orang kafir yang memerangi Islam. Iaitu contohnya orang Yahudi yang mana mereka membunuh umat Islam di Palestin dan sebagainya. Itu yang pertama kafir harbi. Yang kedua kafir zimmi. Huwa allazi bainana wa bainahu zammuhu ay ahdu ala an yuqimu fi biladina ma'suman ma'a bazlul jizyah. Iaitu kafir zimmi. Yang mana kafir zimmi iaitu mereka merupakan orang-orang yang bukan Islam yang tinggal di negeri Muslim, iaitu yang mana orang kafir ni dijamin keamanannya selama mana mereka mentaati pemerintah Muslim, iaitu orang kafir ni
dia membayar jizyah kepada orang Islam. Jadi ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Yang ketiga iaitu al-mu'ahad. Kafir al-mu'ahad huwa allazi fayuqimu fi biladihi lakin bainana wa bainahu ahdi an la yuharibna wala taharibhu. Yang mana kafir mu'ahad ni iaitu mereka orang bukan Islam yang menjalin persepakatan dengan orang Islam dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya mereka ni tidak macam orang Islam tidak boleh memerangi mereka selagi mana mereka mengikut dengan perjanjian tu. Yang ketiga iaitu yang seterusnya kafir al-musta'man huwa allazi laisa bainana wa bainahu zimmahu wala ahdi lakinnana amnahu fi waqti muhaddad, iaitu kafir musta'man. Yang mana kafir musta'man yakni kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin selama mana mereka dijamin keamanannya, maka dia pun haruslah dilakukan dengan baik. Jadi macam kita tak boleh berperang dengan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, jika seseorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka hendaklah kamu lindungi dia agar ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian hantarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Itu jadi kafir musta'man ni dia aman. Jadi kita tak boleh perangi mereka sebab dia dia bersepakat mereka dijamin keamanannya. Itu daripada surah At-Taubah. InsyaAllah sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi bin Abdul Aziz, 051688. Hukum musyarakah baina muslimi wal kafir. Salah satu aqwal. Itu hukum musyarakah di antara muslim dan kafir, 3 pendapat. Sekejap. InsyaAllah. Ar-ra'yu awal musyarakah jawaz. Wa hadza ra'yu Abu Yusuf min fuqaha'i Hanifah wa min mazahib fuqaha Muhammad Hafizi. Ali wa Zahiri Suara aidan. gema Muhammad Hafizi. Gema. Suara 2 kali dah. Suara double. Tutup kat laptop ke satu ke kat phone satu ke tutup tu.
InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam, baik dengar. Okey. الرأي الأول المشاركة الجواز وهذا رأي أبي يوسف من الفقهاء حنيفة من مذاهب الفقهاء مالكي Hanbali wa Zahiri أيضا. Itu pendapat dalam hukum perkongsian antara Muslim dan kafir adanya masalah. Jadi para pihak tidak sepakat daripada segi hukumnya. Masalah ini terdapatnya 3 pendapat. Itu pendapat pertama perkongsian tersebut diharuskan. Jadi pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dari kalangan fuqaha Hanafi. Juga disokong oleh fuqaha Maliki, Hanbali dan Zahiri. أن الفقهاء المالكي والحنبلي ليسوا يجيزوا هذه الشركة مطلقا وذلك لأن الفقهاء المالكي لأن يجيزون مشاركة إلا عندما يحضروا شركة PG. semua lagi. Kurang jelas lah. Oh. Bentang elok-elok sikit ni Makkah ni. Cakap biar jelas biar faham. Ada. Jelas tu. Suaranya tenggelam. Sebab dapat laju tu laptop Teruskan. أن فقهاء المالكي والحنبلي ليسوا يجيزوا هذه الشركة بمطلق وذلك لأن فقهاء المالكي لأن يجيزون شركة إلا عندما يحضر شريك المسلم كل معاملة مع شركة الكافر لأن حضوره ممنوع عندما وجود وفاقة أبوية. أما فقهاء الحنبلي في مقابل فلا يجيزوا بالشركة إلا إذا كان الكافر الذي أصبحوا شركائي هم أهل الكتاب يهودي ونصراني. أما مسلمون يستثيروا بيعوا وشراء. Itu perlu disebutkan bahawa fuqaha dan fuqaha Maliki dan Hanbali tidaklah mengharuskan perkongsian tersebut secara mutlak. Hal ini kerana fuqaha Maliki hanya mengharuskan perkongsian tersebut apabila setiap urusan jual beli hadirnya seorang rakan kongsi Muslim. Kerana kehadiran rakan kongsi seorang Muslim akan menjamin amalan tersebut bebas daripada riba. Fuqaha Maliki Hanbali pula menetapkan syarat dengan perkongsian tersebut dilakukan sekiranya kafir yang dijadikan rakan kongsi itu ialah ahli kitab Yahudi atau Nasrani dan jual beli tersebut dikendalikan oleh Muslim. Okay, hadis daripada Aisyah, isyara Rasulullah SAW min Yahudi ta'aman binasi'ati wa rahanu dir'ahu. Wa hadha hadis yashrahu anna Rasulullah SAW qad akala ma ashtarahu min al-Yahudi wa kila inna Rasulullah SAW lam ya'kulu illa طيبين وهذا يعني أنه لا مانع من تعامل مسلمين بين كافر. أيوب قصة أخيرة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر يهودي أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرجوا منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاسم أسعاري والمحاسب والخيول مع أهل الخيبر. Itu hadis tersebut diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW pernah membeli makanan daripada Yahudi secara hutang dan menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut.
Jadi hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW telah makan makanan yang dibeli pada Yahudi. Jadi sebagaimana kita maklum, Rasulullah SAW tidak makan kecuali yang baik-baik sahaja. Jadi ini bermakna tidak ada halangan bagi orang Islam untuk bermuamalah dengan orang kafir. Meskipun Rasulullah SAW pernah berkongsi harga tanaman dan kuda-kuda dengan penduduk Khaybar, iaitu sebuah negeri Yahudi. Okey, daripada saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Aiman Ashraf bin Abdul Adam. Nombor metrik 051573. Pandangan kedua pula, Ar-Ra'yu Tsani inda Syafi'i. Hukmu ishtirak al-muslimu ma'a syarikah at-tijariyah ghairul muslimah. Pendapat Syafi'i mengatakan makruhah. Yakni makruhah. Yang pertama dalilnya pandangan Syafi'i mengambil kalam Ibnu Abbas yang berbunyi la tusyariku ma'al yahudi wan nasara wal majusi li'annahum ya'kuluna ar-riba war riba la yuhillu. Janganlah kamu bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani dan Majusi kerana mereka memakan riba dan riba itu tidak halal bagi kamu. Yang kedua, di sana terdapat syubhah pada harta hunaka syubhah fi amwalil kuffar ghaliban bisababin la yamna'unahum dinahum min at-tijarah birriba. Di sana terdapat syubhah pada harta orang kafir pada adatnya lah, disebabkan agama mereka tidak melarang mereka daripada berjual beli dengan riba. Next slide. Pandangan ketiga pula, Ar-Ra'yu Tsalits asy-syarakah bainal muslimin wal kuffar haram. Pandangan ini sedikit keraslah. Wa hadha ra'yu Abu Hanifah wa Muhammad Asy-Syaibani. Pandangan ini daripada pandangan Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani. يعتقدون ذلك لأنه لا يوجد تشابه بين المسلمين والكفار من حيث حقوق التصرف وذلك لأن الكفار الذميين يمكنهم استخدام di sini dia nak berkata dia berkeras kerana terdapat syubhah pada harta orang kafir itu. Berbeza dengan pandangan Imam Syafi'i tadi, hanyalah makruh sahaja. Next slide. Khulasahnya saya serahkan kepada Muhammad Zaim dah. Terima kasih. Okey, baik. Khulasah, kesimpulan pada pembincangan kita pada hari ini, daripada pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama adalah jawaz hukmi syarikah bainal muslimi wal kuffar. Perkongsian antara muslim dan kafir ini hukumnya adalah harus. Kerana apa? Kerana lianna Rasulullah SAW nafsi syaraka ma'al ahli Khaybar. Kerana Rasulullah sendiri pernah melakukan jual beli ataupun perkongsian dengan ahli Khaybar. Ahli Khaybar ni orang kafir lah. Dan tetapi ada syarat-syaratnya yang tertentu untuk dipenuhi lah untuk terjadinya harus ini. Syarat yang pertama adalah yajibu an tajlibu asy-syarikah al-maslahah lil Islam. Mestilah perkongsian ini mestilah mendatangkan maslahat kepada Islam. Dan yang kedua, kullu amalin fi an takuna syarikah bainan nas al-Islam atau bi huduriha. Apabila terjadinya perkongsian ini ataupun pekerjaan ini mestilah diurusi oleh orang Islam ataupun dihadiri oleh orang Islam itu sendiri. Mesti ada orang Islam macam mana pun. Dan yang ketiga adalah
syarikan alla yata'allafu min ulaika alladhi yuhaddiduna wa yuharibuna al-Islam wa ummati. Mestilah orang bukan Islam yang jadi pengkongsian ini mestilah bukan mereka yang terlibat dalam memerangi Islam. Sepertinya kalau kita tahu bagi sumbangan kepada orang Israel apa semua tu tidak dibolehkan. Sekian daripada kami. Semoga memberi fahaman dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan ni dia membincangkan tentang tajuk berkaitan perkongsian ataupun pelibatan dalam syarikat dengan orang bukan Islam. Pelibatan dalam syarikat bukan Islam tu. Jadi dalam konteks Malaysia ni macam mana, sejauh mana kita boleh terlibat dengan syarikat bukan Islam di konteks Malaysia? Sebab konteks Malaysia tak ada kapi harbi apa semua sekali tu. Cuba jawab soalan tu. InsyaAllah baik dalam konteks rakyat Malaysia selagi mana perkongsian itu memberikan keuntungan kepada orang Islam dan tidak memberikan kelebihan lah kepada orang Islam, tidak memberikan kelebihan kepada orang bukan Islam, dibolehkan. Contohnya macam kalau kita lebih kepada orang bukan Islam, contohnya mereka boleh beli senjata ke ataupun membuatkan penindasan kepada orang-orang Islam di Malaysia, makanya perkongsian itu tidak dibenarkan lah. Melainkan memang ada kelebihan dan maslahat tu kepada orang Islam yang banyak melebihi kepada orang bukan Islam. Allahu a'lam. Kalau dibenarkan dia punya orang Islam boleh terlibat tu, dia mesti ada garis paduan dia. Apa dia garis paduan pelibatan orang bukan Islam, orang Islam dalam syarikat-syarikat bukan Islam? Aiman tolong Aiman. Mana? Macam mana? Setakat pelibatan orang bukan Islam tu, maknanya mereka tidak memegang saham yang lebih majoriti orang dia. Lebih majoriti daripada orang Islam dalam sesuatu syarikat tu. Maka diperbolehkanlah untuk mereka bersyarikat antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Wallahu a'lam. Semestinya begitu. Semesti dia tidak menguasai majoriti. Macam sekarang kalau kita nak masuk syarikat tu syarikat bukan Islam, jadi buat satu saham. Kita nak masuk saham tu sebab dia menguntungkan. Lepas tu dia punya syarikat saham tu Islam macam public mutual tu. Dia tubuh kat di bawah Maybank. Bagaimana? InsyaAllah Firdaus, public ni Firdaus pandai. Okay, Ustaz, saya cuba jawab persoalan tu. Berkaitan tentang perkongsian ni, contohnya kita ambil dari sudut ASB dan sebagainya lah, sebagaimana yang pernah Ustaz beritahu dalam kelas sebelum ni, di mana SB ni dikongsikan untuk Maybank. Sedangkan Maybank ni merupakan syarikat yang bukan Islam. Tapi sebabkan pelaburan kita melebihi ataupun pelaburan yang dibuat tu lebih banyak, jadi kita boleh menguasai syarikat tersebut dengan menjadikan kepentingan Islam itu lebih utama kepada kita. Allahu a'lam. Okey, selesai bagi kumpulan yang pertama ni. Jadi saya akan stop rekod untuk kumpulan pertama. Nanti dia akan keluar dekat Webex tu. Nanti saya akan hantar. Kita stop dulu rekod kumpulan pertama. Dan kita persilakan